Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan apa yang telah kita janjikan sebelum daripada ini berkenaan dengan satu hal yang perlu kita ambil tahu dan perlu kita ambil pedoman untuk sama-sama kita mendapat penerangan ilmu yang baik berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diingatkan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buat tajuk ni bukanlah untuk yang pertama sekali bukan untuk bergaduh dengan sesiapa. Dan bukan untuk cari pasal dengan sesiapa sahaja, tidak. Tetapi yang pertama sekali untuk kita bertukar pendapat dan kajian. Sebab apa? Sebab ada yang mengkaji bangsa Melayu ni macam mana, datangnya daripada mana. Dan saya hari ini saya tengok banyak kajian daripada profesor-profesor universiti, daripada PhD, tesis-tesis yang tertentu yang ditulis berkenaan dengan Melayu ni, asal daripada mana, dan Islam di tanah Melayu ni macam mana. Dua sudut yang boleh kita ambil lah daripada sudut sejarah ni, daripada kajian yang saya baca itu, sejarah yang ditulis oleh orientalis berkenaan dengan sesuatu bangsa dan sejarah daripada bangsa itu sendiri. Dua keadaan. Bagaimana yang perlu kita tahu bahawa soal bangsa ini tidak diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun diwahyukan oleh Allah Taala berkenaan dengan mulianya bangsa itu kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata Melayu ni sangat mulia sehingga Melayu sahaja katanya boleh lawan Israel, boleh lawan Yahudi, bukan Israel dak, Yahudi. Perlu kita ingat beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama sekali di antara yang disebut itu, Melayu adalah satu keturunan bangsa yang hilang. Daripada 12 lorong Bani Israel tu, bangsa yang hilang tu iaitu bangsa Melayu. Yang pertama. Yang kedua, keturunan Melayu ni sendiri asal daripada Nabi Ibrahim berkahwin dengan seorang nama Qanturah. Katanya begitu, tu dakwaan lah. Katanya begitu. Dan dakwaan ini dinaqal dalam kitab para ulama. Tetapi untuk mensahihkan benda tu tidak ada. Jadi kita kena bezalah. Nanti saya akan ulas. Saya rasa macam panjang sikit malam ni, tapi tak tahulah sejauh mana panjang dia. Cuma saya boleh katakan bahawa perbezaan sejarah dan naqal daripada Quran dan hadis, kita kena beza dua tu. Sebab apa? Sebab sejarah ni dia tidak perlukan orang panggil rawi dia, sanak dia, sebab dia buku cerita sejarah. Macam sejarah Portugis menyerang Melayu, sejarah Belanda menjajah Melayu. Kecuali sejarah yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cumanya sejarah yang ada pada mata tubuh Nabi ni, lepas Nabi jadi Nabi, dia dikira syariat. Sebelum daripada Nabi jadi Nabi itu sendiri, sebelum ada kata yang eloknya kita guna, iaitu sebelum daripada diwahyukan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW sebelum daripada umur 40 tahun tu, dia hidup, sejarah dia pun ada. Tapi nak nakalkan jadi hujah tu, tak ada lah. Sebab dia lepas pada jadi Nabi tu, dia jadi hujah. Dan setiap sejarah yang ada pada batang tubuh Nabi itu merupakan syariat agama lepas daripada Nabi jadi Nabi. Lepas daripada umur 40 tahun. Sebelum daripada tu, dia jadi cerita, dia jadi sejarah yang dibaca oleh orang ramai. Bagaimana sejarah Arab, sebagaimana sejarah negara-negara lain dan bangsa-bangsa lain. Itu daripada sudut sejarah. Jadi, sebenarnya, apabila bercampur berkenaan dengan sejarah ni, apabila bercampur sejarah tersebut dengan sejarah Israiliyat, sejarah Nabi-Nabi lain. Baik. Kaedah Israiliyat ni satu kaedah yang mana boleh kita ambil sekiranya tidak bercanggah dengan mana-mana riwayat. Mana-mana riwayat. Baik. Jikalau kita tengok Al-Quranul Karim, soal bangsa ini sendiri, kita selesai masalah bangsa dulu. Sebab hari ini kita bercakap berkenaan dengan bangsa ini, jadi kena selesai masalah bangsa ini. Masalah bangsa ini perlu diselesaikan dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hujurat, ayat yang ke-13. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini suratul Hujurat ayat 13. Di dalam suratul Hujurat ini ada ayat berkenaan dengan undang-undang bermasyarakat dan undang-undang masalah peribadi, undang-undang dalam masalah rumah tangga. Masalah ayat yang ke-13 ini, undang-undang yang ke-7 dalam surah Al-Hujurat ni, undang-undang yang ke-7. Iaitu tidak boleh berbangga dengan kelebihan sesuatu bangsa, hanya kita boleh bangga apabila atqakum, apabila bertakwa kepada Allah. Sebab tujuan Allah Ta'ala jadi bangsa ni Tuhan sebut. Kita mulakan. Ya ayyuhal nas, wahai manusia. Bila Allah Ta'ala kata sekarang, Allah Ta'ala sebut keseluruhan manusia. Tak kiralah dia Melayu ke, dia Cina ke, dia Arab ke, nama dia manusia, dengar. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, ini adalah maklumat sejagat dia panggil. Diterima oleh seluruh manusia yang ada. Seluruh manusia bermakna boleh mengambil manfaat daripada ayat suratul Hujurat ini. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, Allah Ta'ala selesai masalah, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Maksudnya Adam dan Hawa. Kalau kata manusia ni lahir daripada monyet ke teori Darwin tu, tak betul lah. Kita kata tak salah lah pendapat lagu tu. Kalau Darwin kata kita ni asal daripada monyet, daripada beruk, dia kata, kita nak kata tok mu seekor je beruk, tok aku ni Adam dan Hawa. Kita nak kata pada Darwinnya lagu tu lah, puak-puak dia panggil puak-puak yang kata monyet ni. Baik. Ni teori yang lemah sekali. Sebab Adam dan Hawa merupakan, Adam tu Nabi. Jadi kalau kita nak berbangga dengan Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim, kita kena sebut bahawa semua manusia ni boleh kata mari daripada Adam dan Hawa, keturunan Nabi. Kalau kita nak bahas keturunan lah, keturunan. Sebab tu keturunan ini tidak memuliakan seseorang sebenarnya. Kecuali keturunan yang Nabi sebut keturunan Nabi yang mana dia ikut Nabi, baru mulia. Kalau ada keturunan Nabi tapi tak ikut Nabi, dia tetap hina di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia keturunan Nabi. Asal kita semua ni atas kapal Nabi Nuh AS. Itu asal dia. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asal dia mari daripada Adam dan Hawa. Itu asal
Lepas tu Allah Ta'ala selamatkan kita, tok nenek kita daripada atas kapal Nabi Nuh. Atas kapal Nabi Nuh tu mari punya Bani Israel, atas kapal Nabi Nuh tu mari orang Melayu, atas kapal Nabi Nuh tu mari orang India, orang Cina, orang mana-mana pun asas itu. Ni adalah fakta Al-Quran. Kerana semua manusia ni Allah Ta'ala beranak habis zaman Nabi Nuh ni. Sebab doa Nabi Nuh AS, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan tinggal seekor pokok kafir atas muka dunia ni, melainkan memapu habis. Kalau bahasa Kelatannya sebut mudah begitu. Jangan tinggal seekor pokok kafir atas muka dunia ni, melainkan kamu ni hapuskan semua sekali. Lalu Allah Ta'ala hapuskan semua sekali. Semua sekali tidak ada. Kecuali yang beriman pada Allah Ta'ala. Jadi atas kapal Nabi Nuh ni lah, marinya orang Cina, orang India, orang apa, mari sini dulu. Tu orang panggil ibu dia duduk situ. Lepas daripada Adam dan Hawa itu. Kemudian, daripada Adam dan Hawa ni Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Aku jadikan beberapa bangsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Aku jadikan qabail. Menjadi berlainan bangsa. Ada Melayu, ada Cina, Eropah. Bangsa berpuak begitu, bangsa Melayu, kabilah Melayu sendiri pun kabilah Jawa, kabilah Banjar. Kabilah Jawa, orang Jawa Melayu juga. Orang Banjar, Melayu juga. Orang Minang, Melayu juga. Itu semua kabilah-kabilah. Memang Tuhan jadi begitu. Memang Allah Ta'ala jadi begitu. Nah, kita nak buat macam mana? Allah Ta'ala punya kuasa dia jadi begitu. Fitrah orang panggil. Baik. Bangsa Quraisy pula ada puak-puak dia pula. Puak Quraisy tu sendiri. Nama Arab Quraisy. Tapi Bani tu Bani ni, Bani tu Bani ni. Banyak Bani lah. Baik Israel sendiri pun. Bangsa Israel pula jenis ni. Arab pula jenis Badui, jenis Qibti, jenis bangsa tu, bangsa ni, puak ni. Semua ni kata Allah Ta'ala satu je. Lita'arafu, supaya kamu kenal. Allah Ta'ala jadikan berlainan ni supaya lita'arafu, saling kenal mengenal. Asal daripada perkataan arafah bermakna tahu. Kalimah urf ni diambil dari uruf kita kata, ambil daripada ni juga. Kalimah ni lah. Kita pun selalu dengar perkataan ta'aruf. Kita jumpa dengan orang, kita Assalamualaikum. Ta'aruf sikit, siapa dia, awak mari di mana. Dia kata saya nama sekali-sekali. Supaya untuk kita kenal. Memang menarik sekali lah. Dan kalau kita tengok jenis bangsa pun lain. Warna kulit pun tak serupa. Perbezaan amat ketara. Kalau kita tengok. Jangan orang Arab tidak disuruh oleh Nabi berbangga dia bangsa Arab. Orang bangsa Eropah tidak disuruh dia tu berbangsa Eropah. Bangga dengan Eropah. Kerana kalau kita bincang soal bangsa ni tidak akan habis sampai bila-bila. Kalau kita tengok di Barat. Di Barat amatlah teruk sekali soal bangsa ini. Sehingga kan yang paling teruk sekali ada kulit hitam, kulit putih. Kulit hitam, kulit putih. Kulit macam saya ni bukan kulit hitam ni, dia panggil colored. Tak sampai tahap negro lah. Negro dah. 1, 2, 3, 4, 5 negro. Saya ni boleh jadi 3 gro lah. 3 gro. Baik. Tu, saya pergi ke Cape Town. Perbezaan antara kulit hitam, kulit putih ni amat ketara. Sehingga sebelum daripada Presiden Mandela jadi presiden dulu, memang dah ada dah jalan orang kulit hitam, jalan orang kulit putih. Dikhabarkan begitu. Jalan orang kulit hitam kecil je, jalan orang kulit putih luah. Dan kita pergi ke lawak di kebun tanaman, kebun strawberry, kebun apa tu, saya pergi tu. Dikhabarkan bahawa di situ milik orang putih saja, orang kulit putih. Orang kulit hitam masa tu, orang kulit putih ambil tanah dia. Itu soal bangsa yang begitu ketara. Tapi Islam dia tak ajar bangsa tu, dia tak ajar. Dia tak ajar bersatu umat dia supaya berbangga dengan bangsa. Kerana takdir Allah bangsa. Takdir Allah. Baik, kita akan sebut beginilah senang. Kita nak jadi Arab. Kita nak jadi Arab. Tak boleh. Cakap Arab boleh. Nak jadi Arab. Nak jadi Arab. Hak jenis hidung tak bawa macam, pergi bedah hidung jadi macam nak jadi Arab.
Hak kulit tak berputih nak jadi putih sebab jadi Arab. Tak boleh. Orang Cina nak jadi Arab pun tak boleh. Duk Cina situ. Cina Islam. Walaupun dia Cina tapi dia Islam. Oh Cina situ. Sampai kiamat Cina. Sampai kiamat dia tu Cina. Walaupun dia tu Islam. India begitu juga. India. Dia Islam. Tapi dia India. Dia nak ubah daripada Hindu ke Islam boleh. Tapi dia nak ubah daripada India dia tu ke Melayu tak boleh. Hal tu kalau kita bincang bangsa, sama-sama Melayu ni sendiri pun pening dah. Sama-sama Melayu. Pening. Contohlah kita kata, awak tak boleh makan budu. Awak nak jadi orang Kelantan, saya jadi orang Kelantan, Kelantan kena makan budu. Nak buat macam mana orang Kedah nak jadi orang Kelantan? Cakap tu mungkin boleh, tu pun duduk Kelantan 10 tahun pun kadang-kadang tak boleh nak bercakap lagi Kelantan. Apatah lagi orang Kelantan duduk di tempat luar ni. Contohnya orang Kelantan mari duduk Perlis ni, saya jumpa 2-3 orang. Kalau cakap Kelantan situ, saya sendiri pun 5 tahun dah duduk di sini, duduk bulan di Perlis ni. Ada lagi dialek-dialek Kelantan. Tak boleh nak ubah. Terenung pun gitu juga. Kita tak ada satu ubat untuk ubah lidah kita ni sebab itu semula jadi ya Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab itu benda tu tak boleh nak bangga. Tak boleh nak bangga benda tu. Saya bangga jadi Melayu sebab ada hantuah. Cina kata mu jadi hantuah saja. Aku Islam daripada mu lagi. Kalau kita mari orang Cina Islam duk bahang kita, kalah kita. Kalau kita nak mai bangsa. Dia kata mu Melayu baru lagi, aku Islam lama dah. Dia kata adik pada Sa'ad Abdullah bin Abi Waqqas tu, adik pada Sa'ad bin Abi Waqqas katanya, kuburnya tu ada di Cina. Kita nak kata lagu mana? Betul sungguh. Betul sungguh dia sebut tu. Tu dari sudut sejarah. Jadi kalah kita. Kita kata ada hantuah, ada mahsuri, ya. Dia bahan sahabat Nabi dekat dia. Jadi bila kita kata kita nak mulia juga, mari. Bila kata nak mulia juga ni, dia mari riwayat-riwayat kata, Nabi Adam turun di Kedah lah, dia ada mari riwayat kata sahabat Nabi Sayyidina Usman sampai di Kedah lah, dia mari riwayat macam-macam. Sebab nak memuliakan satu bangsa ni. Saya nak sebut pada tuan-tuan, minta maaf dah. Bangsa Yahudi telah menggunakan Taurat untuk mengangkat bangsa dia supaya lebih mulia. Dengan melawan Islam. Perkataan yang pertama Yahudi guna untuk mengangkat bangsa dia, di antaranya, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Nahnu abna'ullah. Kami ini semua anak-anak Tuhan. Dan Allah amat menyayangi kami. Jadi dia ni anak Tuhan. Siapakah hari ni Yahudi duk kata dia tu anak Tuhan, dia tu bangsa mulia, jadi orang Arab ke orang Melayu ke orang mana ke bagi dia semua hina. Semua makanan dia belaka, dia kata. Orang Arab paling dia musuhi. Paling dia musuhi orang Arab. Dia tak setuju langsung dengan orang Arab. Dan Yahudi ni bukan tak setuju dengan bangsa Arab saja. Yahudi ni, dia tak setuju dengan Jibril itu sendiri. Waktu wahyu kepada Nabi. Alah, pening Yahudi ni. Yahudi duduk bergaduh tu lah. Dalam Yahudi itu sendiri, ada yang bersetuju bahawa kita tak payah duduk di Palestin. Kita duduk cara kita sudahlah, sebab memang kita tidak akan dapat Palestin. Sebab dah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, dia kata, dia yakin dengan apa hak Nabi sebut. Ada hak begitu. Yahudi hak duduk di Palestin ni jenis Zionis. Jenis memang jahat, memang nak menjahanamkan Islam, memang nak menghuru-harakan dunia. Tu Yahudi tu. Dan baik, kita kena ingat, fahaman dia boleh menyatukan semua orang. Fahaman boleh menyatukan semua orang. Islam satu fahaman, satu agama. Dia boleh menyatukan semua orang. Komunis satu fahaman, tapi dia boleh menyatukan puak-puak sama-sama komunis. Nak menyatu orang tak boleh. Nak menyatu semua manusia tak boleh. Tapi orang yang berfahaman komunis, dia tak lari daripada fahaman komunis. Kita kata komunis Cina. Kita jangan sebut komunis Cina. Sebab komunis pun ada orang Arab.
Komunis ada India. Komunis juga ada Melayu. Tapi fahaman itu komunis. Freemason, satu fahaman. Freemason, dia boleh menyatukan sama-sama Freemason dia. Sebab dia satu fahaman. Malaysia pun ada Freemason. Yahudi kita kata daripada Freemason. Mereka syarikat ke mana ke Freemason ada. Begitu juga sosialis. Arab pun ada bapak sosialis. Cina pun ada bapak sosialis. Pemimpin dunia ni seluruh sekali ada sosialis. Tapi semuanya komunis, sosialis, kapitalis, semua sekular, hatta sekular sendiri pun dapat dikalahkan dengan Islam. Sebab apa saya kata dapat dikalahkan dengan Islam? Sebab firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut bahawa yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka cuba untuk padam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cahaya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka cuba padam. Yuriduna yutfi'u Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih, tapi Allah yang menyebarkan cahaya ini walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh golongan yang kafir. Kafir nak buat macam mana pada Islam tak boleh, kerana ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lepas pada Tuhan sebut begitu, dia kata inna akramakum indallahi atqakum. Allah, Quran yang dia mari dengan comel, cantik dia sebut. Sesungguhnya orang yang paling mulia kata Allah di sisi aku, bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, bukan, tapi akramakum indallah, di sisi Allah Ta'ala itu atqakum, iaitu yang paling banyak takwa di antara kamu. Jadi kemuliaan itu bukan dari sudut puak, dari sudut apa, tapi daripada sudut atqakum, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Rabbi, benda inilah yang Allah Ta'ala suruh Nabi bawa. Yang habis para sahabat daripada puak ni dekat masuk Islam, bersatunya Aus dan Khazraj, bersatunya puak Islam ni dengan puak kaum ni dengan kaum ni, semua tu dasar dibawa Nabi SAW. Baik. Jadi poin yang pertama dia, mulianya satu bangsa bukan kerana nama bangsa tu, tapi kerana takwa. Kalau kita kata Melayu, mulianya Melayu ni kerana takwa. Melayu akan jadi bangsa yang cukup hina kalau dia tak ada takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Poin yang seterusnya, kalau kita kata sejarah, daripada sudut sejarah, orang yang bangsa yang hilang daripada apa kita panggil, daripada orang yang 12 yang Bani Israel pergi tu, bangsa hilang tu bangsa Melayu. Dari sudut sejarahnya tidak ada dalil yang khas yang menyebut perkara tersebut. Dan tidak ada orang yang boleh nakalkan daripada zaman Nabi Musa lagi benda tu hak hilang tu adalah bangsa Melayu. Katanya daripada anak Qanturah ni nama Menensah. Jadi Menensah ni jadilah Melayu, jadi Pushtur. Pushtur di Afghan, Melayu di sini. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalaulah betul benda tu, kalaulah betul, pun tak boleh jadi dalil. Agama tak boleh. Sekadar cerita saja. Cerita saja. Tak boleh nak kata bahawa hanya Melayu lawan Yahudi, orang lain tak boleh lawan. Tak boleh kata. Tak boleh kata gitu. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kalau betul pun dia hanya sejarah. Baik, kalau saya kata kalau dia tu hanyalah sejarah, maka sejarah macam sejarah lain. Sejarah bangsa-bangsa lain sama. Sejarah bangsa-bangsa lain. Yang mungkin betul, mungkin salah, tak perlu pada nakal, pada rawi, apa sanad, apa tak perlu. Sejarah. Kecuali sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Itu perlu. Baik. Dan saya sebut tadi, antara kerja Yahudi ialah gunakan Taurat untuk angkat bangsa mereka sahaja. Melayu jangan jadi gitu. Melayu jangan guna hadis Nabi. Melayu jangan guna apa untuk mengangkat bangsa dia saja dan merendahkan bangsa lain. Jangan. Kerana itu amatlah buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, untuk jaga kita saja jangan. Baik. Sebab Nabi memecahkan asabiyah macam saya sebut tadi lah. Nabi Bilal, orang kulit hitam, jadi sahabat yang mulia. Muazzin disuruh azan. Bilal tu
tukang azan. Sedangkan dia kulit hitam, orang Arab ni. Zaman dulu orang kulit hitam ni jadi hamba abdi. Tapi Nabi SAW suruh Bilal tu azan. Muazzin Nabi SAW. Maknanya benda tu bukan main-main. Nabi memecahkan asabiyah dengan Nabi larang Abu Dhar. Abu Dhar duduk bergurau macam manalah dengan sahabat ni. Seorang tu, dengan Bilal dia duduk bergurau macam mana. Benar saudak dia kata. Wahai anak si kulit hitam. Nabi kata perkataanmu ini, perkataan jahiliyah Nabi sebut. Nabi bagi depan dia. Perkataan kamu ni perkataan jahiliyah. Oleh kerana perkataan kamu ini boleh menyemarakkan lagi semangat kebangsaan. Asabiyah. Kamu kulit hitam, kamu kulit putih. Nabi meredakan perkara tersebut. Baik, kalau kita nak sebut Melayu ni mulia, boleh. Tapi mulia kerana agama. Mulia kerana Islam. Bukan mulia kerana benda lain. Baik. Yang seterusnya, yang ni mungkin orang marah sikit lah. Tapi tak apalah. Marah pun marah nak macam mana. Tapi semangat Melayu, orang yang bersemangat Melayu lebih tu dia akan marah kalau poin ini. Perkara yang wajib kita sedar dan perkara kita kena terima hingga ke hari ni, orang kita ni Melayu, tak kira lah Indon, Fatani, mana-mana pun miskin daripada sudut ilmu. Miskin. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Miskin. Dalilnya, kita terpaksa keluar negara. Kita terpaksa keluar negara untuk belajar ilmu. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia. Nah, kalau kita bercakap dalam Malaysia kita sendiri pun, soal pertanian sendiri pun canggih pertanian Thailand daripada kita. Canggih pertanian Thailand. Kita ni habis beribu-ribu pergi buat tesis di London, di mana tu, tempat negeri yang kadang-kadang tak sama tanah kita. Duk mengaji macam mana nak benihkan apple. Duk mengaji macam mana nak benihkan buah tak ada di sini. Kita patutnya dia mengaji tu lah di Thailand tu, more Thailand. Dia punya tembikai dia punya durian dia tu berbuah berapa 2 tahun ke sekali. Dua kali ke setahun. Dari sudut pertanian pun kita kalah dah. Tu sama-sama Melayu je tu. Sama-sama Asia. Sama-sama Asia tu. Jadi orang kita nak kata bangsa Melayu ni hebat macam mana? Dia terpaksa pergi keluar negara untuk mengaji dengan orang lain. Mengaji tamadun orang lain, buat balik tamadun orang lain kita negeri kita. Kita nak kata Melayu ni hebat kat celah mana? Jadi tu adalah, saya bukan anti Melayu. Dan saya bukan ahli penyokong DAP, tidak. Sebab ada orang kata, Ustaz DAP ke? Tak. Saya bukan bangsa DAP. Saya orang Melayu yang duduk bersama dengan orang Melayu, membesar di kalangan Melayu. Tetapi saya tidak bangga dengan Melayu saya. Tetapi saya bangga dengan Islam yang ada pada tubuh saya. Kerana ayat yang kita bacakan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Kita terpaksa ambil tamadun orang lain untuk bina tamadun diri sendiri. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita. Tun Dr. Mahathir. Dia nak bina negara ni, kita boleh beri markah lah pada dia untuk membina negara ni. Dia pergi ke Amerika, dia tengok pencakar langit, dia tulis dalam buku. Dia pergi ke Jepun, dia tengok kereta api di Jepun, dia tulis dalam buku. Dia pergi ke negara luar, dia tengok airport terbesar, dia tulis dalam buku dia. Sebarang benda yang ditulis dalam buku dia tu, dia balik buat di negara. Dia pergi belajar tamadun negara orang, balik nak bina negara sendiri. Itu kita puji. Itu kita puji. Orang kata pula, ustaz ni puak Mahathir pula. Tak, kita bukan puak mana-mana, tapi nak sebutnya dia buat balik. Kita miskin ilmu, minta maaf. Miskin ilmu, tak ada ilmu. Kita kalau buat ilmu agama, kita terpaksa belajar di Mesir, belajar di Iraq, belajar di mana, penuh di negara kita ni saja keluaran daripada Universiti Azhar berapa ramai. Keluaran Universiti Madinah berapa ramai. Kita terpaksa pergi belajar di negara tu, buat balik ilmu di negara kita. Sebab di negara kita ini mungkin tak sampai tahap kematangan ilmu itu sebagaimana negara-negara lain. Tak segi jauh lah Arab, benua India, contoh benua India.
Di India tu adalah lubuk kepada ilmu hadis. Lubuk kepada ilmu hadis. Ulama-ulama India tu bersepah ulama-ulama hadis. Orang-orang alim di India tu ramai. Saya bercakap dengan seorang yang mengaji di Mauritania, di Thailand. Orang Mauritania, betul orang Mauritania. Mengaji di Mauritania. Dan salah seorang daripada asatizah ataupun ustaz yang mengajar di Thailand. Berkahwin dengan orang Thailand. Saya bercakap dengan dia lah. Saya kata macam mana negara awak sistem belajar. Negara dia ni kalau nak kira maju tempat kita lah. Maju tempat kita. Tapi dari sudut ilmu agama tu, kalah jauh kita. Kalau tuan-tuan kenal bin Bayyah, seorang ulama yang hebat. Bin Bayyah pernah menerima anugerah tokoh Maulidur Rasul Malaysia zaman kerajaan dulu lah, bagi dah. Ya. Zaman Menteri Agama dulu Dr. Mujahid bagi. Kerajaan bagi bin Bayyah ni tokoh hebat. Dan memang banyak syarahan-syarahan dia bin Bayyah ni banyak. Tapi kata orang yang duduk Mauritania tu, dia kata kalau tempat aku dia kata bin Bayyah tu 10 kali alim pada bin Bayyah pun ada lagi. Dia kata bin Bayyah tu oleh kerana dia tu masyhur, dia biasa bercakap, dia hadir muhadarah, hadir munaqashah, dia jadi ulama hebat. Tapi lebih pada tu pun ada lagi. Maknanya ketamadunan ilmu tempat dia tu agama memang hebat. Lah orang yang keluar daripada situ tu, kita nampak sahabat kita bertiga orang, otak dia ni memang macam komputer bahagian hadis. Di Pakistan pun begitu juga, orang mengaji Pakistan, orang mengaji India, sahabat-sahabat kita memang hebat. Memang hebat. Tempat kita ni dulu memang tidak ada. Cuma orang kita ni, alhamdulillah, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke mana, tu saya kata dia kena pergi keluar dulu, balik tulis kitab, bina tamadun sendiri. Kita biasa dengan nama Syekh Daud Fatani. Kita biasa dengan nama Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili. Itu semua ulama-ulama tanah Melayu yang pergi mengaji tempat orang lain, balik bina tamadun agama di sini. Hak awal lagi ada lagi. Orang Melayu ni ada sejarah yang dipusing oleh orientalis pun ada. Dia kata Islamnya tanah Melayu ni oleh kerana mari meniaga sambil-sambil berdakwah. Ni perkataan ni kena tukar. Dia mari berdakwah sambil berniaga. Pendakwah daripada Yaman mari. Tapi dia mari ilmu di tanah Melayu kita ni ilmu yang tidak original dulu. Benda tu kita kena fakar. Tanah Melayu kita dah termasuk orang Melayu. Dulu Melayu ni kerajaan luas. Sampai ke Fatani. Sampai kepada Segoro ke apa orang panggil tu. Ayutthaya ke apa. Balik Thailand tu lah. Kerajaan masih lagi Sekakang Kera. Ke nama apa tu. Nama saya tak silap saya lah nama tempat tu. Sampai ke sana tu kerajaan masih lagi Melayu. Sampai selatan Thai. Melayu. Kalau kita Melayu lah. Nusantara ni Melayu. Ada ulama-ulama kita, tapi ulama yang mengaji luar negara lah. Balik. Bermakna sampai ke hari ni pun kita miskin daripada sudut ilmu. Memang betul. Ilmu medik, perubatan, India jauh lebih pada kita. Jauh. Kita ni masih lagi duduk belah-belah katak baru. Belah-belah perut tikus. Belah-belah perut tikus. Dia. Tempat dia tu, manusia bedah begini. Cari orang ni. Tempat kita tu ada jugalah. Belajar ni, nak belah mayat ni macam mana. Contoh, kalau ada nak apa orang panggil, nak bedah siasat tu, dia panggil doktor-doktor pelatih ni panggil buat macam mana. Kita baru nak ada tempat kita ni. Tapi semua ada tempat kita ni, kita ambil daripada tempat orang buat mari tempat kita. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Itu perkara yang perlu kita terima. Jadi, itu kelemahan kita. Jadi bila kita sebut kelemahan kita nak lawan Yahudi macam mana? Melayu ni sekian lama dijajah oleh Nasara. Oleh musuh Nasara, Kristian. Hingga ke hari inilah. Kita merdeka daripada sudut negara, tapi kita tidak merdeka daripada sudut pemikiran. Pemikiran kita ni masih lagi dijajah. Ada orang perbetulkan dalam segenting kera. Bukan sekakang kera tak. Segenting kera tanah. Sampai itu kerajaan Melayu. Sejarah dia. Baik. Masih ada lagi pemikiran kita, pemikiran dijajah.
memang betul. Pemikiran kita dijajah. Masih belum lagi merdeka daripada sudut pemikiran. Jadi, hak kata kita sahaja yang layak untuk lawan Yahudi ni, tuan-tuan. Nasara mari jajah kita. Nasara tu, puak-puak Kristian dalam persidangan persidangan PBB, bangsa-bangsa bersatu tu, semua ramai Nasara. Tapi Nasara tu sendiri pun dikuasai oleh Yahudi. Ramai-ramai tu. Nasara ada tamadun. Kalau sudut tamadun manusia tu lebih hebat daripada kita lagi lah. Tamadun dia. Mudah nak tengok tamadun ni. Nak tengok kecanggihan hidup macam mana, tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita Mr. Bean. Ni bukan dalil ni dah. Tapi dalil akli dia panggil. Tengok cerita Mr. Bean. Pernah tengok tak? Yang orang duk buat dobi-dobi zaman hari ni. Masuk token, masuk apa tu. Saya duk tengok cerita Mr. Bean tu tahun 90 lebih tu. Ada dah masuk token dobi tu. Kalau tuan-tuan tengok tak? Bermakna benda tu baru sampai tempat kita. Tapi Eropah tu lama dah. Nasara tu. Yahudi tu duk guna lama dah. Kita baru sampai. Situ pun kalah dah kita. Macam mana kita kata kita saja yang berhak untuk lawan Yahudi itu macam mana? Allahu a'lam. Saya pun tak tahu. Bukan bermakna orang kita tak lawan Yahudi. Tak, nanti dengar. Akhir tu dengar ulasan saya. Yang terakhir. Baik. Dan kita perlu sedar bahawa panglima-panglima kita dah kecundang dah zaman dulu. Lawan Portugis. Sehingga kita terpaksa tuntut kemerdekaan. Terpaksa tuntut kemerdekaan. Ni perkara yang nyata. Bismillah. Baik. Tuan-tuan kena ingat. Kita merdeka bukannya kita menang lawan senjata, tidak. Kita merdeka dan kita menuntut kemerdekaan. Kita musyawarah. Tapi merdeka ada syarat lah. Ada syarat lah. Syaratnya kamu kena buat gini, cara begini. Kena cara dia begini. Memang betul. Apa yang disebut oleh Muhammad Zahari itu betul. Mungkin dia ni doktor. Dia kata gunakan mayat. Betul. Saya pun tahu. Saya pun ada kawan doktor. Memang gunakan mayat betul. Masa bedah siasat tu dia tunjuk doktor atau dia tunjuk mayat begini. Tapi perubatan di India tu lebih lagi lah pada kita. Dalam ilmu farmasi pun, obat ni pun India lebih. Dan kalau doktor-doktor yang mari daripada India sana tu memang dia pakar sungguh. Tempat kita pun terpaksa ambil kepakaran daripada India dok mari mengajar pakar kita di sini. Betul tu. Itu saya minta maaf. Bukan bermakna saya doktor-doktor tu baru belah kata apa tidak. Memang dia betul bedah mayat betul. Tapi di India tu adalah doktor-doktor yang memang pakar sungguh dan kita terpaksa ambil kepakaran dia mari buat di sini. Itu ulasan saya. Saya baca komen-komen yang ada ni. Tak ramai macam negara lain, tak ramai. Negara kita baru nak bina. Tapi macam mana kita nak boleh lawan Yahudi dalam keadaan semua sekali Yahudi telah kuasai begini. Nanti kita akan sebut macam mana. Dan panglima kita kecundang lama dah dalam bab ni. Kita terpaksa tuntut kemerdekaan daripada penjajah. Beri kita merdeka. Penjajah beri kita merdeka dengan syarat. Alhamdulillah negara kita boleh merintah sendiri. Tapi syarat ada. Kita guna undang-undang mana? Lord Reed. Tapi tak apalah. Gunalah sementara nampak kita boleh buat macam mana nak suruh ada. Kita sendiri buat macam mana. Wallahu'alam. Pakak-pakak fikirlah pemimpin nak buat macam mana. Tapi kita boleh nampak itu bukannya dengan cara kalau Islam dapat usir penjajah tu keluar dengan cara peperangan, bermakna dia menang peperangan. Kita tidak, kecundang panglima kita ramai. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah kita masih lagi merdeka. Alhamdulillah. Itu saya sebut alhamdulillah kita masih merdeka daripada sudut penjajah tak mari merintah kita. Tapi penjajah dia tinggal syarat. Maka syarat itulah yang kita pakai hari ini. Sampailah kita dibezakan di antara undang-undang yang berbentuk sivil, undang-undang berbentuk syariah. Ada dua mahkamah, sivil syariah. Sepatutnya kita satu mahkamah saja.
Mahkamah syariah saja. Kita ada sivilnya begini, syariahnya begini. Tak apalah, itu kita bercakap kemudian. Baik. Dan kita buanglah khayalanlah kepala kita ni. Orang Melayu ni ada kerih terbang lah, ilmu silat gaib lah, macam-macam lah. Tidak. Kita tidak akan dimuliakan dengan kerih kita terbang, pedang kita terbang, kita panglima-panglima begitu, silat gaib apa semua sekali itu, memang kita tidak boleh nak terima, kita tak boleh orang panggil nak khayalkan benda tu lagi. Kita kena pegang bahawa bangsa Melayu ini menjadi hebat dan mungkin tidak mustahil Melayu ni boleh lawan Yahudi apabila Melayu tu memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia. Kita rujuk kepada perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nahnu qaumin, bangsa kita dulu bangsa yang hina. Tak ada orang kenal Arab jahiliah, Mekah Arab Quraisy, tak ada orang kenal. Orang kenal dia jaga Baitullah begitu, orang kenal begitu, tapi kenal sungguh-sungguh tu tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebutlah Quran. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud bina tamadun, lebih pada tu lagi. Tapi sebab apa bangsa Arab Quraisy jadi mulia? Nahnu qaumin, kita sebelum mari Islam ni puak-puak kita semua hina. Apabila datang Islam, a'azzalallah, kita dimuliakan oleh Allah. Islam tu datang memuliakan satu bangsa. Wahai orang Melayu sekalian, saya berseru, marilah kita pegang Quran dan Sunnah bahawa kita jadi mulia. Nak lawan Yahudi pun baru boleh kita lawan. Bila kita pegang Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan saya sebut tadi, tidak mustahil kita boleh bangkit, tetapi dengan cara Quran dan Sunnah. Kerana itu asas kepada kejayaan. Maknanya tidak sama sekali kita boleh bangkit dalam keadaan, duduk dalam keadaan sekarang. Sekarang ni, kita kata, sebab orang tafsir hadis ni, Allah Akbar, kadang-kadang dia tak cermat, minta maaf lah dia tak cermat dalam menafsirkan hadis. Kerana bangsa Panji daripada timur akan melawan Yahudi ni. Sebab tu Yahudi takut pada kita. Yahudi tengok orang Melayu, dia tengok sebelah mata gitu. Tak? Sekali dia buat mari Blackpink daripada Korea, habis anak Melayu ni sepoh habis tengah padang. Sekali dia buat mari apa orang panggil, hiburan artis-artis terkenal daripada luar negara tu, habis berselerok, habis orang Melayu. Dia tipu kat tu je. Jangan duk kata lah Melayu ni nak lawan Yahudi. Nak lawan daripada sudut tu pun kita kalah dah. Kita kalah dah. Kalau kita kata bukan kita nak hina bangsa kita sendiri, minta maaf lah, bukan nak hina bangsa kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa malu. Malu. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi di penjara tu, yang ramainya anak Melayu. Ramainya anak Melayu ramai. Sepoh anak Melayu. Mu cah rumah. Mu begitu. Mu begini. Ni apa masalah pula dia kata ni? Dia kata saya cah rumah. Ni mencuri. Ni rampok. Ni tu ni. Melayu ramai. Sebab tu saya kata, wahai Melayu sekalian, adakah kita nak bangga? Adakah kita nak bangga dengan apa yang kita ada begitu? Dah. Tidak. Kita tak bangga langsung dengan anak Melayu yang duduk di situ. Allahu Akbar. Sebab tu kita hari ni cakap Melayu tu penuh mulut. Melayu. Kita hebat. Kita ada hantuah, ada kerih terbang, ada tu khayalan, mimpi belaka tu, mimpi belaka dah. Hari ni kalau bangsa lain sekat ekonomi kita, letih kita. Sebab tu saya sampai hari ni saya berpendapat bahawa kita tidak bersetuju langsung dengan pilihan raya kerajaan tempatan. Apa makna pilihan raya? Nak pilih siapa dia Datuk Bandar, ahli-ahli majlis dalam kawasan Pekan, kawasan bandar. Kita tak setuju. Sebab kawasan bandar dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Kalau nak buat juga boleh.
Tapi dengan cara yang lain. Bukan dengan cara yang kita duk buat, yang orang lain duk buat, tidak. Itu bahaya. Walaupun kita hidup bangsa lain ada Melayu, tapi itu sangat bahaya. Kita tak setuju. Kerana dia boleh menimbulkan lagi orang panggil perbalahan di antara kaum di Malaysia. Sebab tu sebarang benda yang boleh membawa kepada ketegangan kaum dalam negara ni, kita kena kendurkan dia. Kena kendurkan dia. Baik. Adakah bangsa Melayu ni boleh merintah dunia? Itu tak fikir sendiri ya. Nak merintah dunia. Boleh saya sebut bangsa Melayu merintah dunia, tapi dengan keadaan kita sekarang ni, kita kata kita nak merintah dunia. Kita nak kata insya-Allah kita akan pergi bebaskan Masjid Al-Aqsa. Kita tengok sendirilah keadaan kita macam mana sekarang ni. Tengok sendiri, tengok dengan mata. Kalau kita nak terjemah bahawa pasukan Timur itu maknanya orang Melayu, tak kena sama sekali. Sebab Timur itu tak pernah disebut oleh Nabi siapa dia, bangsa dia. Cuma Nabi kata daripada Timur. Kalau daripada Timur, orang Pakistan, India pun mengaku dia, orang Iran pun mengaku dia, Melayu pun mengaku dia, Indonesia pun mengaku dia. Semua pakat mengaku belaka. Nak mentasihkan benda tu sebagai, ni orang Timur ni Melayu. Saya bimbang benda tu nanti, akan didakwa kembali sebagaimana seorang daripada negara kita dulu, semoga Allah Ta'ala mengampuni dia, yang mengatakan bahawa Imam Mahdi itu daripada kalangan orang Melayu. Itulah kita tahu. Dan benda itu telah berlaku lah. Di Indonesia telah berlaku. Saban bulan ada je orang yang mengaku Imam Mahdi. Kawan ni Mahdi, kawan tu Mahdi, kawan tu Mahdi, kawan tu Mahdi. Ramai orang mengaku Mahdi. Dia boleh pergi kepada situ. Tu hak kita takut. Takut sangat. Yang ditangkap daripada nak serang Imam Masjidil Haram baru ni kan. Dalam video tu kalau kita tengok anak, ketika mana Imam Masjidil Haram dalam berkhutbah tu yang nak pergi serang tu, dia kata dia Al-Mahdi. Kalau kita baca lah berita Arab tu, dia tu Al-Mahdi, dia kata. Saya Al-Mahdi. Nak pergi isytihar bahawa dia tu Al-Mahdi. Bahaya tu, bahaya. Fahaman gitu bahaya. Sebab itu saya bukan tidak bersetuju dengan kajian yang Syekh tu sebut tu. Saya bukan tak setuju dengan dia, saya bukan menghina dia, tidak. Tapi berdasar pada kajian kita, Melayu ni boleh nak tawan dunia ni kalau Melayu tu mempunyai kekuatan yang hebat, yang kukuh. Boleh nak tawan dunia. Tetapi kalau tengok pada hari ni, kita nak cakap kita boleh pergi tolong Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, Allahu Akbar. Kita duk cakap seolah-olah semangat kita, semangat jihad tu ada dalam jiwa orang Melayu kita ni, anak muda kita bagus. Tapi kadang-kadang tidak berlandas kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Semangat yang ada itu hanyalah zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan sahaja yang menghias amal kita itu supaya jadi baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebab tu saya kata, sama-sama Melayu pun kita bergaduh. Sama-sama Melayu pun kita. Kalau dalam negara kita, kalau parti Melayu saja berapa? Fikir sendirilah, malah sebutlah. Fikir sendiri. Parti Melayu di negara kita ni berapa? Ya orang Melayu. Tak. Boleh fikir ada parti ni, parti tu, parti tu, parti tu. 4-5 parti juga orang Melayu saja. Tak bolehkah kita tolak belaka parti-parti ni? Kalau betul-betul nak semangat Melayu, kita tolak belaka parti ni, kita tak atas satu parti lah. Kita berjuang untuk rakyat sungguh. Mulai daripada hari ini, nama YB jangan panggil yang berhormat. Kita panggil hamba rakyat. Saya nak tuan-tuan tengok ni, tengok live saya ni, kita tukar daripada yang berhormat, kita hashtag HR. Daripada YB, kita tukar jadi HR, hamba rakyat. Sebab dia pemimpin. Pemimpin. Raja Saudi kita boleh puji juga dia. Nah?
Dia puji, dia guna nama dia Khadimul Haramain. Khadam, hamba kepada dua tanah haram. Lagi orang kata saya ni dapat makan gaji dengan Saudi pula. Saya mengaji di Saudi pun tidak. Tapi kita perlu ambil tu. Perlu ambil. Cara dia bagus. Khadam, dia panggil khadam. Khadam pada rakyat. Bukan YB dah. Yang berhormat, kita buang lah. Bukan yang berhormat awak ni. Tapi awak ni HR. Awak ni hamba rakyat. Hamba rakyat, nama sekalian. Hamba rakyat, nama sekalian. Sebab kalau yang berhormat, dia duk rasa dia besar situ. Dia duk rasa dia hebat, besar, pakai kasut berkilat, mari 5 tahun sekali, mari ziarah. Nak mengundi, mari ziarah. Assalamualaikum, 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 salam. Menang pilihan raya. Kalau undi saya begini. Lepas tu bye-bye. Bye-bye. Dia duduk mengata 5 tahun, mari pula. Kau nak jadi hamba rakyat gini? Wahai bangsa Melayu sekalian, ni nak jadi hamba rakyat ke? Tak payah undilah orang begini. Tak payahlah. Ambil letak tepi lah kalau tak jadi hamba kepada rakyat. Betul. Bila kita mari jumpa YB tolong macam ni. Dia kata, saya nak buat macam mana? La ilaha illallah. Namun jadi YB buat berapa dia? Dia tanya kita, saya nak buat macam mana? La ilaha illallah. Kau awak jadi YB? Nama YB. Sebab tu saya kata jangan guna YB tu kita tukarlah tak ni. Kita tukar. Kita jadi hamba rakyat. Sebab ni waktu Covid ni. Waktu Covid. Orang memerlukan pemimpin. Memang pemimpin tu terjejah juga. Dengan gaji dia tak cukup. Tuan-tuan nak bela rakyat memang tak cukup. Kalau gaji dia tu digunakan untuk rakyat. Memang tak cukup. Sebab tu dia ada peruntukan ni, peruntukan tu. Beri kepada orang yang layak. Jangan beri pada kroni. Terlajak untuk saya buat live malam ni, saya nak sebut terang-terang lah pada tuan-tuan. Jangan bagi pada kroni. Jangan ambil kroni. Jadi, orang yang patut kita berilah rakyat. Rakyat sekarang ni sedang susah menghadapi Covid ni. Rakyat susah. Betul-betul susah. Tak boleh nafi. Kita ni, Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan bayanglah, kita terpaksa menolong antara sesama lain satu kampung. Kadang kawasan yang PKPD tu lagilah, Allahu Akbar, lagilah teruk. Dan jejah banyak, tak lagi kerja sana, tak lagi kerja sini, tak lagi sana, tak lagi sini. Tu kalau kita fikir sekali, susah. Mana wakil rakyat mereka? Kadang-kadang diam, sibuk bahasa. Wakil rakyat sibuk tu. Kena begini, nak sidang parlimen, nak buat begitu, nak buat begini. Hatu jenis sibuk kat tu pula. Allahu Akbar. Rakyat dah muak, tengok semua tu dah muak. Perbalahan politik rakyat dah cukup muak. Dah boleh memundurkan bangsa Melayu ni sendiri. Kalau orang Melayu berpecah. Percayalah cakap saya. Tapi kalau Melayu ni bersatu, Melayu ni duduk sekali, kita sama fikir, kita sama bincang, duduk semeja macam mana nak lesah masalah. Tak buang belaka kepentingan peribadi ni. Buang semua. Walaupun ada kepentingan di situ, kepentingan orang, memang semua orang nak duit. Tapi bekerjalah untuk rakyat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika dia melantik Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahu Akbar. Dia pegang tangan Umar. Masa dia nak wafat tu kan, Abu Bakar, ittaqillah. Takwalah kamu pada Allah, wahai Umar. Disebut pada Umar. Berilah hak kepada tuan dia. Hak orang kena bagi. Hak kepada tuan dia. Dan banyak lagi perkara yang Abu Bakar pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar tak mau terima mula-mula. Baga kata, kalau kamu tak terima, siapa lagi tak terima? Abu Bakar guna ijtihad dia memilih Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kerana kekuatan yang ada pada Umar daripada sudut pemikiran dia, daripada sudut segala-galanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Sebab tu rakyat tak mau tengok dah lakonan orang politik. Rakyat dah jemu, dah rakyat dah muak. Sekarang ni kita bercakap,
Kalau betul bangsa Melayu ni bangsa yang hebat, kembalikan semula kekuatan dan kehebatan Melayu itu dengan Islam dan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang kita nak. Urus rakyat dengan baik. Buang kepentingan peribadi. Letak tepi. Letak tepi. Sebab apa saya kata begitu, tuan-tuan? Sebab zaman sekarang ni kesusahan itu ditanggung oleh rakyat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirnya perbincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat beri kepada tuan-tuan sekalian bahawa sejarah yang pertama tadi, kitab sejarah bukan sejarah bangsa Arab ini sama dengan buku-buku sejarah yang lain. Malah sejarah cerita Israiliyat pun sama juga. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi, kita kena tolak tepi. Dan nyatanya, kalau nak kata Melayu ni boleh lawan Yahudi, memang tak betul sama sekali. Hanya Melayu, kalau sebut hanya Melayu, tak betul. Kerana Melayu yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, insya-Allah Tuhan boleh muliakan kaum ini, boleh melawan Yahudi. Tetapi, kalau Melayu ni, tinggal Quran dan hadis Nabi SAW, tinggal Islam, memang jadi bangsa yang hina sehina-hina. Yang keduanya, dulu Yahudi guna Taurat untuk angkat bangsa dia menjadi bangsa yang terbaik. Tapi kita sebaliknya begitulah. Jangan kita guna dalil Quran hadis nak mengatakan bangsa kita ni bangsa yang hebat lebih pada bangsa lain. Jangan. Kerana bangsa yang hebat itu disebut oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di kalangan kamu yang bertakwa pada Allah. Yang ketiga, fitnah yang besarnya itu apabila membawa masyarakat kepada cerita dongeng, bukan kepada dalil Quran dan hadis. Ini fitnah yang cukup besar. Pendakwah sekalian, berdakwahlah menggunakan dalil yang betul. Pendakwah sekalian, berdakwahlah menggunakan dalil daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada fatwa, pendapat-pendapat ulama yang mu'tabar. Sebut benda betul pada orang. Tak rugi kita sebut benda betul pada orang, tak rugi. Sebab apa yang kita cakap ini akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling teruk lagi bila kita berpengaruh, lalu apa yang kita cakapkan ini, kita ucapkan, ditulis oleh para malaikat. Dan seterusnya ucapan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat nanti dipertontonkan semula oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Itulah yang paling kita takut. Seterusnya hadirin sekalian, poin seterusnya itu, hingga kali ini, saya sebut tadi kita miskin ilmu. Kali ini. Jadi kita kena ambil ilmu-ilmu daripada luar buat mari daripada negara kita untuk kita bina tamadun. Bermakna kita perlu sedar. Kalau gini keadaan kita, macam mana kita nak melawan mana-mana musuh sedangkan kita ambil tamadun orang untuk membina tamadun kita sendiri. Yang kelimanya, kita telah dijajah lama. Kita merdeka pun kita menuntut kemerdekaan, tak payah khayal lah. Dengan cerita kerih terbang ke apa ke semua saya sebut tadi, tak payah. Kita balik pada Quran Sunnah Nabi SAW. Dan poin akhir saya sebut tadi, tidak mustahil bangsa Melayu boleh bangkit, tetapi caranya perlulah difahami melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Memang kita tidak akan bangkit apabila kita tidak memahami Quran dan hadis Nabi SAW, dan bangsa ini lagi tidak berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada agama, memang kita akan dihina sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jadi bangsa yang paling hina kerana kita tidak memegang Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya, kita jangan bangga bahawa kita ni bangsa Melayu, tapi kita banggalah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai takwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita baliklah kepada Al-Quran dengan betul, dengan kefahaman yang betul. Dahlah, cukuplah kita duduk cerita benda-benda yang dongeng-dongeng ke apa semua ke, kita berhenti. Ya? Kita bawa balik masyarakat supaya berfikir, memahami Quran dan hadis Nabi SAW. Dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Kita buanglah cerita-cerita dongeng gemari begitu, hang tuah begitu, begini, tak payahlah. Tak penting pun cerita tu untuk kita khabarkan kepada bangsa kita. Kita cukup dengan mengatakan bahawa bangsa kita ini, bangsa yang kita tak nafi ada kehebatan dia,
tetapi kehebatan itu nak banding dengan bangsa-bangsa lain, tamadun dia lebih tinggi daripada kita. Cuma kita akan jadi mulia bila kita bina tamadun mengikut Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Minta maaf banyak-banyak siapa yang saya sebut ini kalau tergurih bahasa dan terkasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.